Subhanallah, cantiknya rumah ni. Terpesona saya melihat keindahan rumah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, hari ni saya nak cerita tentang satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita dan sangat kita tunggu-tunggu, dan mana nanti pada hari kiamat kita akan memasukinya. Setelah mana kita ditimbang amalannya, kita akan memasuki syurga Allah SWT. Dan hari ini saya nak cerita tentang keindahan syurga. Syurga ni adalah satu tempat destinasi terakhir bagi orang Islam yang beriman dan melakukan amal soleh. Hari ni kalau kita tengok, orang lalai dalam melakukan ibadah kerana mereka tidak kenal bagaimanakah gambaran syurga yang sebenar. Dan hari ini saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan keindahan syurga serta nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Dan orang yang dalam syurga ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, akan kuberikan kepada hamba-Ku yang soleh satu pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga dan tidak terlintas langsung dalam hati kita seorang manusia. Apakah itu tuan-tuan? Inilah keindahan syurga. Syurga ini Allah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh serta taat perintah Allah SWT. Dan orang yang duduk dalam syurga ni, ciri-cirinya ialah mereka ini ialah orang yang sentiasa muda. Tak ada orang tua pun dalam syurga nanti. Kenapa? Kerana orang yang tua nanti akan dimudakan semula. Dan orang yang matinya kanak-kanak akan umurnya muda juga, kan? Dalam lingkungan umur 30 hingga 30 tahun saja, kan? Tu hari ada seorang pemuda ni, dia masuk ke dalam syurga. Ketika dia masuk dalam syurga, bila dibukakan pintu syurga, dia akan tercengang. Kenapa? Kerana dilihat begitu indahnya syurga. Tak pernah dilihat itu ketika mana hidupnya di dunia. Sehingga kan malaikat pun tegur dia, kenapa kau tak nak masuk dalam syurga ni? Kerana 40 tahun dia tercengang duduk depan pintu syurga kerana tengok betapa cantiknya syurga tu. Kemudian bila dia masuk ke dalam syurga, dia nampak ada seekor burung jalan berterbangan di udara, dan dia pun berkata, alangkah indahnya kalau aku dapat makan burung-burung yang ada dalam syurga ni. Kemudian burung itu pun datang kepadanya dalam keadaan yang dipanggang. Dan minuman yang kita akan minum nanti bekasnya daripada emas dan perak. Dan pada dalam syurga itu ada 4 batang sungai, iaitu sungai air, sungai susu, sungai arak dan sungai madu. Rasulullah SAW pernah di-invite masuk ke dalam syurga semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan apa yang Rasulullah lihat? Rasulullah lihat ada 4 batang sungai. Rasulullah pun bertanya, ke mana perginya sungai ini? Sungai ini perginya ke Telaga Kautsar. Dan Rasulullah sangat ingin tahu. Lalu dia bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, dari mana datangnya sungai-sungai ini? Lalu jawab Jibril, kau mintalah dengan Allah supaya Allah perkenankan doa kau. Lalu Allah hantar satu orang malaikat berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan dia pun membawa Nabi pergi ke satu tempat, dan di satu tempat itu ada satu pintu, dan pada pintu itu ialah diperbuat daripada emas. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat, bagaimanakah aku ingin masuk ke dalam pintu ini? Lalu malaikat bertanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Ketika mana Rasulullah masuk ke dalam pintu itu, Rasulullah SAW melihat ada satu kubah yang besar, dan daripada kubah itulah mengalir 4 batang sungai. Dan setiap sungai itu ada 4 batang tiang. Dan daripada tiang yang pertama itulah keluarnya sungai air tawar. Daripada tiang yang kedua keluarlah air sungai daripada sungai susu.
Dan yang ketiga, keluar daripada sungai madu. Dan yang keempat, daripada sungai arak. Dan pada kalimah itulah, dan setiap tiang itu mengandungi perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, kalau kubah itu kita lihat, kalau dikumpulkan seluruh manusia dan jin yang ada di dunia ini dan diletakkan di atas kubah tersebut, kita akan dapat lihat betapa ia seperti burung yang berkicauan. Ya Allah, betapa besarnya kubah itu, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam syurga nanti ada disediakan kemah-kemah. Rasulullah SAW pernah melihat kemah-kemah di syurga, yang mana kemah itu seperti mutiara, yang berlubang-lubang, kan? Dan di tanahnya pula ialah seperti tepung-tepung yang begitu lembut. Kalau kita pijak rasa lembut. Dan daripada tepung itulah keluarnya minyak kasturi, masya-Allah, subhanallah. Dan nanti tanah yang ada di syurga itu kita akan dapat hidu baunya 500 tahun semasa kita berada di padang mahsyar nanti, subhanallah. Jadi untunglah mereka yang beriman dan beramal soleh di dunia ini. Kerana apa? Kerana mereka bersabar ke atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga-syurga ni ada pintunya juga, ya. Diberitakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian berjalan untuk melakukan solat sambil dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah Subhanahu Wa Taala janji akan bukakan ke semua pintu syurga baginya. Ke-8 pintu syurga akan disediakan bagi orang yang berwuduk dengan sempurna kemudian melakukan solat dan membaca doa yang tadi, iaitu doa selepas wuduk. Dan subhanallah, Allah sediakan 8 jenis pintu syurga ini dengan berbeza-beza amalannya. Ada yang pertama, masuk syurga dengan pintu solat. Bagi orang yang melakukan solat, rajin melakukan solat sunat, Allah sediakan satu pintu khas, iaitu pintu solat bagi mereka. Dan yang kedua, Babur Rayyan, iaitu pintu puasa, yang Allah sediakan bagi mereka yang rajin berpuasa di dunia ini. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi puasa sunat 3 hari setiap bulan, umpama orang yang berpuasa setiap bulan. Dan barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, subhanallah. Ini ialah amalan-amalan orang ahli syurga, tuan-tuan. Dan yang ketiga, Allah bukakan pintu, ialah pintu sedekah. Bagi orang yang biasa melakukan sedekah ni, menginfakkan harta di jalan Allah, Allah bukakan satu pintu lagi, namanya pintu sedekah, tuan-tuan. Dan yang keempat, pintu jihad. Kelima, pintu menahan marah. Keenam, pintu berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketujuh, pintu zikir. Dan yang ke-8, pintu orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan rebut, tuan-tuan. Antara 8 pintu ni pastikan ada salah satu pintu, ada tertera nama kita di dalam pintu tersebut. Amin, insya-Allah. Jadi di dalam pintu itu juga ada 100 tingkat, tuan-tuan. Dalam syurga ada 100 tingkat. Setiap pintu syurga ada 100 tingkat. Dan orang yang paling bawah sekali di dalam tingkat syurga ialah akan disediakan orang yang paling rendah syurganya. Walaupun rendah syurganya, tapi dia disediakan taman yang khas. Seperti mana taman yang kita lihat hari ini, kan? Sangat cantik, tuan-tuan. Dengan rumah, dengan pokok-pokok khas untuk kita. Nama kita seorang saja, kan? Dan disediakan pelayan-pelayan lagi, tuan-tuan. Setiap manusia tu, setiap ahli syurga tu disediakan pelayan. Sehingga mana? Sehingga 1000 tahun perjalanan, tuan-tuan. Dan ada satu batang pokok yang diperbuat daripada batangnya daripada emas dan daunnya rimbun, kan? Daunnya itu, jika kita mengelilingi pokok tersebut, 100 tahun perjalanan. Betapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Betapa nikmatnya orang yang berada dalam syurga Allah. Apatah lagi syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus ialah syurga yang paling tinggi sekali, di mana Allah sediakan untuk nabi-nabi, rasul-rasul dan orang yang siddiqin, syuhada dan solihin. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang memperoleh syurga Firdaus di akhirat nanti. Sekian, mudah-mudahan dengan
apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit gambaran kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum kita berpisah, jangan lupa share dan subscribe channel saya untuk dapat mendapatkan lebih banyak manfaat daripada video yang akan saya sampaikan. Sekian, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.